Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Malam ni kita nak cerita, walaupun saya dah pernah cerita tentang resdung, tapi orang tak puas hati juga. Mereka kata, Dok, hang cerita macam mana pun, aku dok kenal resdung ni sampai kelar ni. Dah pergi jumpa kena asap lah, dah pergi jumpa kena lipas lah, keluar ulat lah, kok hidung lah, keluar ulat, kok kulit-kulit semua ni pun tak baik-baik lagi. Jadi macam mana dan apa jawapan untuk anda? Sebelum saya habis cerita nanti, saya tak tulis kat sini, anda perlu ingat apa tu nombor 43, okey? Sebab kod 43 ni penting untuk orang yang kena resdung. Takut saya salah sebut nanti, nombor dia 43, okey? Tapi yang penting hari ini kita cerita tentang ilmu pembelajaran tentang resdung. Ramai sangat confuse sama ada dia resdung ke, dia allergic ke, alahan saja ke, macam-macam. Baik, hari ini kita fokus kepada sinus, ataupun setengah orang kata resdung, setengah orang kata sinusitis, ada orang kata allergic rhinitis, ada orang kata cuma alergi sahaja. Tapi apapun, hari ini saya fokus kepada perkataan orang Melayu kata resdung. Senang aja. Bila you berat sangat hidung you ni, bila you nak tunduk ke nak bangun, terutama sekali nak sujud, itu antara pertama sekali. Orang Islam, kalau dia bila nak sujud, you rasa macam malas aja, rasa hidung ni macam nak jatuh, yang tu alamatnya you memang ada resdung. Nombor dua, hidung you selalu tersumbat. Nombor tiga, sakit, bukan setakat yang seterusnya, iaitu keluar hingus saja. Tapi hingus pula bukan yang warna putih biasa, tapi warna nak kuning-kuning, kadang-kadang nak warna hijau, dan dia pekat. Okey, you kena hati-hati. Kadang-kadang sampai bau busuk sikit, dan bau tak best lah, dan ada nanah pun. Itu confirm you ada sinusitis. Perkataan itis saja kat ujung berarti dah ada apa? Dah ada infection, bukan setakat alergi sahaja ataupun alahan saja. Sebab dia dibagi pada dua, satu bahagian alergi, satu bahagian sinusitis ataupun resdung. Resdung juga boleh menyebabkan you sampai pening kepala, sampai boleh demam, susah bernafas. Memang suara you punya ni macam sengau sikit, faham tak? Kalau suara dah tukar jadi macam tu, confirm you tak sadut melawak. Kadang-kadang ada masalah dalam hidung you, ada polip sikit. Kadang-kadang ada masalah you punya septum ataupun dinding tengah pembahagi dua hidung kita, kan ada lubang ataupun lorong kiri dan lorong kanan ni, dia punya dinding tengah tu ada bengkang-bengkok sikit, menyebabkan geseran, dan geseran tu menyebabkan ada sedikit radangan ataupun inflammation di dalam hidung kita, sehingga kan keluar benda-benda saya cerita tadi, sehingga kan kalau tidur tu kalau anjing sebelah rumah ke atau kucing sebelah rumah pun dia lari. Pasal apa? Malam-malam berdengkur tu punya kuat, sampai kan orang sebelah rumah pun boleh tahu nanti, kan. Tapi kalau takat alergi saja, takat you alahan saja, katakan you masuk bilik you bersin, you keluar bilik tak bersin, you masuk sejuk bersin, you keluar kereta, masuk kereta boleh bersin. Kadang-kadang dalam rumah you pun banyak benda-benda seperti hama, atau hama tak? Hama. Okey, benda-benda halus-halus ni, harus kita betul-betul sanitize kita punya bilik. Bukan untuk masalah COVID saja, masalah kita allergic, sampai kan bersin, sampai hidung tersumbat juga, memang itchy, gatal, okey, dan seterusnya memang bendalir ataupun benda rajin keluar ke hidung ni macam hingus tu. Cuma hingus tu tidaklah sampai berbau, ada nanah semua, sebab you cuma allergic saja. You react kepada bahan yang tengah jadi allergen tu. Allergen tu bahan yang menyebabkan you jadi allergic. Okey, allergen tu macam hama, habuk, bulu, ataupun habuk-habuk kat dalam rumah atau office you tu menyebabkan you jadi allergic. Selalunya allergic ni bila tak ada bahan-bahan yang menyebabkan you jadi allergic, dia tak ada masalah. Tapi yang kita cerita pada malam ni lebih kepada yang bukan kata sebulan dua, kadang-kadang dah bertahun-tahun you kadang-kadang boleh baik sekejap, lepas tu dia datang balik. Dan kalau sampai saya kata tadi, sampai suara pun dah bertukar, sampai orang pun tegur apa jadi kat hidung you dah bengkak dan sebagainya, you pun selalu merah, sampai kadang-kadang paru-paru pun boleh dijangkiti oleh bakteria atau virus atau fungus ni. You kena hati-hati. So itu yang paling utama. Saya ulang lagi sekali, bakteria dan virus memainkan peranan yang penting untuk mereka yang kena
kena sinusitis ataupun resedung. Okey. So setengah orang menggunakan perkataan allergic rhinitis. Tak apa, itu bahasa sains. Tapi bahasa kita orang kampung tetap apa hang nak katalah, kalau aku gatal, aku berat, aku rasa keringat ni, bau busuk semua, tak boleh nafas dan sebagainya, iktiraf diri aku sebagai orang yang menghidap penyakit resedung. Baik. Kadang-kadang resedung-resedung ni juga boleh naikkan dia punya beberapa kali setahun ataupun beberapa kali sebulan nak kena tu, boleh meningkat dia punya berapa kerap nak kena tu, disebabkan banyak selain daripada habuk, hama dan sebagainya, mungkin ada pollen, debunga di kawasan rumah you, banyak sangat pokok, you suka, bagus nature, tapi sebabkan hidung you sensitif, benda seperti kulat, tahu tak kulat, spores, okey, ataupun benda-benda seperti cendawan. All these thing you kena jaga baik-baik, yeast dan sebagainya kat dalam rumah-rumah ni. Kalau kat kapet tu, kalau you tengok benda-benda yang dah naik sampai hijau, roti-roti tu kalau sampai dah dah jadi macam busuk ataupun berwarna hijau, berkulat dan sebagainya tu, you kena hati-hati. Ada setengah orang dengan asap pun tak boleh. So be very careful kalau rumah you dekat dengan tempat yang berasap. Okey, ada setengah orang kena mengikut season. Kita kat Malaysia tak ada season, winter ke summer ke, kalau dia orang kat negara-negara sejuk dan panas tu ada season sendiri. Selalunya ada beberapa tempat yang sakit tu mungkin you boleh fokus kepada masalah resedung ni, dan bukan penyakit lain, iaitulah dia jangan nak kena bahagian yang luar daripada saya tunjuk 4 ni. Okey, satu di bahagian yang saya tunjuk ni, 2 ni, bahagian pipi ni, sebab di belakang ni ada satu tulang yang nampak naik ni, melembung kat sini kan. Belakang tu tulang ni ada sinus yang dinamakan maxillary sinus. Berarti dia berlubang, berongga kat situ. Rongga ni yang paling besar untuk sinus yang saya maksudkan pada hari ini. Nombor 2, sinus yang besar juga ialah dipanggil frontal. Ni atas daripada kening saya ni, okey, kening anda pun cuba anda pegang ke atas ni. Kadang-kadang kalau sakit tu boleh dia naik sampai tekan kat sini. Sebab tu kalau kita boleh urut sikit kat sini, dia belakang yang saya buat ni, itu dinamakan frontal sinus. Boleh faham? Tapi ada 2 lagi bahagian yang agak nyeksa juga. Kalau dia blok, yang ni lagi walaupun kecil, tapi kalau dah lah kecil, kalau dia blok, lagilah sempit. Iaitu di belakang ni batang hidung kita ni. Okey, belakang dia tu ada yang dipanggil ethmoid. Okey, ethmoid ni kecil je, berlubang-lubang macam tu, bulat-bulat macam bubble, macam goli-goli kecil tu. Itu dipanggil ethmoid. Belakang ni betul-betul ni, kalau belakang lebih kurang 2 inci di belakang tu, ada lagi rongga yang agak besar juga, namanya sphenoid. Okey. So ethmoid dan sphenoid ni dia semua frontal dengan maxillary ni semua ada connection. So kalau ada blok satu je, yang lain pun kadang-kadang dia boleh mengalir juga bahan-bahan yang macam yang saya kata tadi kan, boleh jadi hingus, boleh jadi mucus, bahan-bahan yang orang kata berlendir tu, kita kena hati-hati. Dan daripada sini dia boleh pergi terus ke belakang, dan dia boleh connect ke you punya paru-paru pun. Jaga baik-baik. Kenapa kita ada maxillary sinus, frontal? Kenapa kita kena ada rongga-rongga semua ni? Dan kenapa otak kita ni, kadang-kadang you tengok tengkorak kita kan, design-design kita ni kat bahagian muka terutama sekali, dia banyak kawasan-kawasan yang kosong. Okey, nombor 1 ialah nak bagi supaya kepala kita ni tak berat. Okey, orang kata tak berat kepala lah. Okey, ringan juga. Jadi kalau ni tak adalah berat sangat. Yang berat cuma isi dia je, iaitu otak kita. Tapi tengkorak kita tu taklah seberat yang you nampak sebesar kepala kita ni kan. Satu, untuk meringankan kepala. Memang betul. Itu tujuan dijadikan banyak design-design. Kalau you tengok sekarang kapal terbang ke boat ke kan. Jadi manusia tu ikut kepada kejadian ciptaan Allah SWT tu, dia dah tengok. Okey. Kalau you tengok burung pun, kalau dia nak terbang, dia banyak rongga-rongga yang kosong. Okey, di sayap-sayap dia, di tempat pemegang sayap dan sebagainya itu, dalam dia tu berlubang semua kan. Okay, itu satu. Nombor 2 adalah ni maxillary frontal ethmoid sphenoid sinus semua ni adalah untuk menjadikan supaya suara kita jadi merdu. Satu. Nombor 2, bukan merdu saja, jadi real. Itu suara yang sebenarnya. Kalau dia tersumbat,
Itu yang saya kata tadi, perkataannya nyaring sengau tu, tahu tak? Pasal apa? Dia dah tak boleh keluar suara dia tu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, disebabkan oleh dah diblok di kawasan, rupanya Tuhan jadikan sound system kita ni ada dia punya echo dia dimainkan dengan rongga kita. Jadi kalau rongga ni jadi inflame ataupun ada infection, kan saya kata tadi, doktor kalau you pergi memang dia akan bagi beberapa jenis rawatan. Masa duduk dengan Tok Wan saya, Masya Allah, dia kat rumah saya ada kucing tapi dia tak main dengan kucing pun. Tapi dia punya resedung tu dahsyat betul. Kesian dia. So saya tengok zaman tok-tok saya dulu, mereka suka pakai kain, mereka selubung semua ni. Lepas tu mereka bubuh apa tak tahu, macam curut. Lepas tu mereka biar asap tu keluar. Asap curut tu mereka bakar kan, bukan mereka hisap curut tu, mereka ambil asap tu mereka sedut. Saya tengok-tengok tak baik-baik juga kan. Resedung tu tak tahu berapa ringgit dia bayar kat Tok Bomo mana kan. So kalau anda nak pakai juga asap-asap rokok semua ni tak payahlah kan, ramai orang cuba tak berapa berjaya sebab asap tu sendiri adalah sebenarnya carcinogen. Satu, penyebab kanser. Nombor dua, bila dia penyebab kanser, dia boleh menyebabkan sinus ni very easily. Bahkan orang yang merokok memang senang kena sinus pun. Baik. Okey, begini, kalau kita pergi jumpa doktor, selalunya dia akan bagi awal-awal lagi antihistamin. Tahu tak antihistamin? Antihistamin ni ialah penyebab apa saja yang berair, dia akan jadi kering. Dia mengurangkan masalah alergi. Kalau you ada resedung yang disebabkan oleh you pun ada alergi dalamnya. Okey. Alergi ni boleh masuk sekali dalam resedung pun. Okey. Baik. So kalau you ambil antihistamin ni seperti Piriton ke, ambil Loratadine ke, Cetirizine ke, ni tiga yang famous lah. You jangan bawa kereta kalau you ambil bahan-bahan ni. Tanya dulu yang mana boleh mengantuk tak. Setengah orang ambil Piriton tak sampai setengah jam dia dah hanyut dah kan. So jangan bawa kereta. Okey, kalau nak tidur baru boleh makan ubat-ubat macam ni. Nombor dua, kalau teruk sangat dia bagi selalunya doktor akan prescribe you ambil pseudoepinephrine, ambil Clarinet. Clarinet ni selalu orang sukalah sebab dia tak berapa sangat nak mengantuk dan juga dia mengeluarkan bahan-bahan yang tersumbat. Kan orang selalu kata tersumbat hidung. Okey, resedung ni masalah tersumbat hidung lah kan. So kalau teruk sangat sampai dah bengkak, sampai berair mata, tak boleh kerja, ambil MC all the time, memang you kena spray steroid pun. Faham tak? Dia ada bagi spray dan spray tu ada steroid. Okey. You tahulah steroid ni dia macam king lah. Apa dia kena je, dia masuk je, dia akan lawan habis-habis. Tapi kesan sampingannya kalau makan ataupun spray lama sangat pun bahaya juga. Cara alami pula. Ada cara alami saya nak cerita. Tapi sebelum tu, anda kena pastikan jangan ditipu oleh siapa-siapa. Saya kata tadi yang pakai ulat lah, pakai curut lah, semua tu tak nak lagi dah. Tu zaman tu dah kuno, dah outdated. Okey. Kalau you allergic kepada belacan, budu, apa lagi cencaluk, apa-apa, janganlah makan kan kalau you dah allergic. Memang kita ni manusia, tak semuanya manusia kita sebagai bagi 100 orang semua 100 ni perfect. Mesti ada lebih kurang 20% yang Tuhan bagi, mesti ada yang tak kena. Allergic kepada kacang, macam saya allergic pada belacan, bukanlah kena sinus tapi kena gout, faham tak? So apa yang you tahu you allergic, you dah berapa tahun hidup dalam dunia ni, terutama sekali yang dah atas pada umur 30 tahun, mestilah tahu apa you allergic. So janganlah acahkan makan benda-benda macam tu. Okey. So tetapi sebenarnya saya baru dapat tahu bahawanya orang yang kronik, yang langsung tak baik ataupun baik sekejap-sekejap mai balik, orang yang kena operate sampai 3-4 kali depa operate. Jaga baik-baik. Jangan dok melawak dan dok kodak hidung kita bukan-bukan ni kan. Sebenarnya tak perlu kalau you tahu sebab asalnya. Salah satu sebab utama ialah saya nak beritahu ada 4 jenis vitamin yang you kena betulkan dalam badan you dulu. Tengok sama ada badan you masih lagi bermasalah atau tidak. Selalunya orang tak tahu pun sebab kita tak pernah cek. Duduk kat Kubang Semang, duduk kat Rompin lah, duduk kat Temerloh lah, mana ni
Tahu tak, Kak Masai lah semua, faham tak? Bukanlah saya kata kita ni kampung sangat. Lah ni mana ada kampung sangat pun, dah ada doktor semua. Tetapi doktor pun tak cek. Dan kita jarang ambil lab test mengatakan you vitamin apa. Kecuali yang lah ni duk ambil S-Drive yang saya duk buat tu. Tapi dia kata mahal pula, kita tak usah buat. So, kita nak murah punya pasal, kita duk pergi jumpa orang duk tanya hidung kita lah. Kadang-kadang operate sampai beribu ringgit. Lepas tu 3 tahun kemudian, dia mai balik polip you. Sebab kita boleh juga ada polip dan ada septum deviation dalam tu. Jaga baik-baik kan. So, kita kena make sure polip-polip ni tak datang berkali-kali. Sebab lama kelamaan dia boleh bengkak sampai dia boleh tutup lubang hidung pun. Jaga baik-baik. Baik. So, ada 4 yang saya janji pada you. Nombor 1, you kena check vitamin A. Kita cukup tak vitamin A dalam badan kita? Kalau kita dah tahu kita malam pun tak boleh baca apa-apa. Kalau keluar kereta pun tak nampak semua tu. Orang panggil night blindness. Okay? Dah confirm you tak cukup vitamin A. You dah ingat pasal mata sahaja. Betul tak? Tapi rupanya, kita punya hidung, punya sinus, punya problem ni pun ada kaitan dengan vitamin A. So, kalau vitamin A tak cukup, memang confirm out. Anda tahu sangat-sangat vitamin A banyak daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. So, you ikut D&D diet, insyaAllah vitamin A no problem. Termasuklah kalau siapa yang ambil sacha inchi oil tu pun dah ada vitamin A dalamnya. Okay? Tapi yang penting sekali ialah zinc. Nombor 2 ni, zinc. Ramai orang duk ingat zinc ni cuma untuk masalah libido je. Faham lah kan, masalah tenaga tu zinc diperlukan. Tapi untuk sinus, rupanya amat diperlukan sangat. Orang yang rendah dengan zinc ni, dia senang kena sinusitis ataupun masalah alergik bahagian hidung ni. Okay, kena jaga baik-baik. So, dan zinc juga melawan bakteria, fungus dan virus semua ni. So, kalau tak cukup zinc, memang senang sangat kena soksek kat hidung ni. Beringwih lah hidung kan. So, zinc you tahu kan kat mana nak cari zinc. Yang paling senang, memang zinc yang orang kata dalam daging. Banyak. Oyster, seafood bagus. Tapi kita yang tak makan daging-daging semua ni, kita boleh cari kat mana? Banyak lagi. Ada, dia banyak di biji-bijirin. Banyak kat legume, nuts. Okay? So, you boleh ambil semua jenis-jenis lentil-lentil semua ni. Boleh. Boleh sangat-sangat. So, D&D diet, bahagian biji-bijirin dengan kekacang, semua tu boleh bantu you tingkatkan you punya zinc. Faham tu? And zinc very, very important. Okay? Ada orang duk teringat pasal rambut lah. Kalau zinc ni terkenal. Kalau zinc tak cukup, botak kepala. Betul tak? Bertiga, you betulkan dulu you punya vitamin C. Kalau you tak cukup vitamin C setiap hari, maksudnya tak makan langsung bahan-bahan yang ada vitamin C setiap hari, walaupun banyak vitamin C punya supply, kalau you jenis yang ikut D&D diet, buah dan sayur-sayuran, confirm. Ikut berat badan kali 10 untuk buah-buahan, berat badan kali 5 untuk gramnya nak jadikan sayur-sayuran, confirm. You tak perlu bimbang. Vitamin C lebih pada cukup setiap hari. Tak payah nak beli pun. Saya nak beritahu kat you. Okay? Walaupun you perlukan, kalau nak beli juga, 1000 miligram. Kalau 1000 gram, you boleh tahan lagi sebenarnya. Tapi sebenarnya tak pernah orang cuba. Tapi saya pun tak nak, 1000 gram tu terlalu. Ada orang dah cuba sampai 100 gram. Itu dah ada. Untuk pesakit-pesakit kanser, kita bagi sampai body weight dia orang punya. Every kilogram, 1 gram kita pernah bagi. Tapi you jangan fikir itu semua. You ambil 1000 miligram dengan 2000 miligram. Berarti 1 hingga 2 gram sahaja sehari cukup. Saya ulang. 1 hingga 2 gram sahaja sehari lebih pada cukup. Supply vitamin C. C terkenal sangat untuk lawan you punya radangan. Sebab tu saya kata tadi, jangan lupa kalau you selalu sangat senang demam, senang dapat flu dan sebagainya, dan sekarang senang dapat resdung, vitamin C adalah kawan baik you. Dan ujung sekali yang tak payah beli ialah apa dia? Matahari. Vitamin apa? Vitamin D. Okay? Walaupun you boleh beli vitamin D3, K2. Dia datang sekali. Itu ada dalam company saya, kita buat D3, K2. Sebab kita tahu ramai sangat yang malas. Nak duduk setengah jam ataupun 40 minit bawah matahari, you ingat semua orang ada masa ke? Sorry lah kan. Yang kerja lagi tak ada masa, betul? Bahkan setengah orang takut sangat sampai pakai SP30 lah, nak jaga UV light semua tu, nak bagi putih melepak semua. Langsung mereka tak pakai matahari yang natural. Tapi bagi saya, kalau boleh dapat natural, lagi baik. Sambil you melihat keindahan alam semula jadi, you dapat vitamin D.
Okey, dia juga menjaga hormon you dan mententeramkan jiwa sebab dia menjaga kortisol, dan sekarang dia menjaga apa? Menjaga you punya resdung sekali. So, saya ulang, A, zinc, C dan D. Boleh ingat? Okey, jadi yang 4 ni dulu you betulkan. Selalunya pada pengalaman saya, you punya resdung, pesakit-pesakit saya, semua dia orang pun terlupa bila pula dia orang kena resdung. Aku macam dah tak kena resdung sekarang, dah lupa apa maksud resdung pun. So what you do is, yang lebih tepat, yang lebih senang ialah ada 2 lagi cara. Satu ialah halia kunyit serai. Boleh ingat ni? Ambil halia, ikut sesedap rasa lah, halia potong-potong-potong. Senang ingatlah. Ambil satu jari, ibu jari halia, ambil satu ibu jari kunyit, okey. You potong-potong-potong, tak payah buang kulit pun sebab you nak rebus dia ni, okey. Lepas tu you ambil serai sebatang, serai yang agak cukup matang dah, besar juga, sederhana pun tak apa. You potong, ambil sampai ke bawah dia tu, potong lebih kurang ambil 6 inci. You potong, you tumbuk sikit, you rendam semua sekali ni dalam air 500 ml, rebus dia sampai jadi 250 ml. Okey, rebus sampai air tu dah kurang setengah, air tu ditapis. Sebelum you tapis tu biar dia rendam dulu, dia soak. Okey, semua tu dalam setengah jam ke 15 minit, bagi air tu dah agak suam sikit, baru you tapis. You tapis, lepas tu you nak masuk sikit honey ke, nak bagi sedap, you minum lah. Okey, amalkan ni bila you agak-agak kena attack dengan resdung. Masa dia suam-suam tu, you minum lagi bagus. Biar dia panas. Okey, kalau masih dia ada wap tu, you ambil wap dia, you hidu ataupun sedut dia punya wap tu lagi bagus. Itu satu. Saya ulang lagi sekali. Halia, kunyit dan serai. Itu satu cara. Satu lagi cara, ramai orang dah tahu ni mungkin. Habatus sauda. Ini satu lagi minyak yang saya nak kena fokus. Habatus sauda, minyak dia, you campur dengan batang nanas. Batang isi buah nanas tu, yang tengah tu. Okey, isi dia you makanlah, tapi yang tengah tu you ambil isi, lepas tu yang tengah tu jangan buang, you potong, lepas tu you blend dia, you campur sikit habatus sauda, sesedap rasalah, 1 sudu ke 2 sudu makan. Lepas tu you campur air kelapa sikit. Lepas tu you blend dengan kurma ke, baru nampak sedap sikit, you telan semua. Boleh? Amalkan ni sehari 2 kali ke, kalau nak 3 kali pun tak apa. Ampulur, okay, itu bahasa yang lebih elok lah. Kalau saya panggil pulok aja kan. Okay. Semua faham So buat ni elok-elok. 2 daripada amalan kampung ni memang terkenal. Dari zaman tok nenek saya lagi dah cuba buat ni. Anda boleh buat. Dan last kali saya bagi nasihat untuk praktis sambil you nak tunggu kawan ke, naik kereta ke, nak tunggu MRT ke. Okey, tengok saya buat ni, eksperimen ni, you bayangkan macam you masuk dalam swimming pool dan katakan budak-budak suka main ni. Dia ada bahan ataupun satu benda macam toy ke, dia baling tengah swimming pool, lepas tu dia nanti selam. Dia ambil tu, dia tunjuk terror lah kat bapak dia, kat kawan dia, kata, ya, aku dapat. Tapi dalam selam tu, dia ambil waktu lebih kurang katakan 15-20 saat nak pergi ambil dia punya toy tu. Di tengah-tengah, lapisan, swimming pool dia tu. Faham tak? Di lantai dia tu. Faham tak? So, macam ni. Katakan saya baling sekarang. So, you eksperimen ni buat kat dalam kereta ke, maksudnya you free lah. You boleh buat dengan tangan you. You tarik nafas, you lepas, melalui hidung semuanya melalui hidung. Mulut tu tak payah bekak. Tengok tarik nafas, lepas, melalui hidung, lepas tu you tutup. Ni bayangkan you tengah dalam swimming pool. You tak boleh nafas lah kan? Maksudnya tak bernafas sangat lah. Betul tak? Kalau nafas sangat pun masuk air pula nanti kan? So macam you duduk swimming, masuk ke dalam. Lepas tu you dapat toy you naik atas. Baru you lepas kan? Lepas pun kalau boleh melalui hidung juga. Jangan bernafas melalui mulut. Itu point dia. Sebab kalau mouth breathing, kadang-kadang dia tidak mengurangkan masalah resdung you. So you buat 2-3 kali sampai resdung you ringan sikit. Kadang-kadang setengah daripada anda cuma sebelah aja yang tersumbat kan. Sebelah lagi dia tak tersumbat. So you boleh buat macam tu. So buat 2-3 kali. Nanti bila you free kat office, buat 2-3 kali.
Okey, dan you tahu sendiri berapa saat you boleh tahan. Saya ulang, jangan buat ni maksudnya sampaikan you tak boleh nafas pula, kan tak? Faham tak? You buat sampai setakat yang you mampu boleh, lepas tu you lepas. Lama kelamaan you tahu berapa lama you boleh tahan, kan? Mungkin muka tu agak macam nak merah sikit, kan? Don't worry. Rupa-rupanya ni adalah satu reflex action yang mengurangkan masalah kesumbatan. Sebab apa? Dalam body kita ada satu yang dinamakan nitric oxide. Nitric oxide ni akan berlaku apabila you tutup semua supply oksigen daripada luar yang natural, maka nitric oxide tu akan dikejar keluar. Memang Tuhan jadikan nitric oxide ni sebagai pembuka pelancar peredaran darah kita dalam badan kita. Jadi kalau you force secara praktis macam saya buat tadi pun 2-3 kali, dia boleh menyebabkan you punya kesumbatan you atau resedung you jadi relax sedikit. Jadi saya kira yang ni mungkin juga you boleh belajar, sebab yang saya buat ni test melalui pernafasan ni sejak daripada tahun 1923 lagi. Ni Mak Saleh punya style. Dia orang ikut style macam tu. Kita pakai style habatus sauda, batang nenas, halia, kunyit, serai tadi. Kalau you ada eucalyptus essential oil, untuk siapa yang suka main essential oil, boleh main dengan eucalyptus atau oregano oil. Maksudnya pasang dia dengan api, you bagi nyala dia, boleh keluar bauan eucalyptus ataupun oregano. Siapa yang ada connection dengan Korean boleh ambil ginseng pun. Minuman ginseng memang terkenal lah kan. Lain pada tu, tadi saya dah kata halia kunyit. Kalau halia dan kunyit tak sempurna kalau kita tak sebut perkataan garlic. So make sure ambil satu clove, satu ulas cukup. You tumbuk-tumbuk dia. Kalau boleh you sama ada nak buat sebagai makanan ataupun nak buat teh sendiri pun boleh. Kalau you tumbuk halus-halus, kalau you nak potong halus-halus, nak bubuh atas salad you pun quietly masuk. Secara you tak perasan pun masuk dalam badan you. Satu hari, 2 kali ke, sekali ke masuk bawang putih juga dalam badan you. Garlic. Ada exercise yang urut macam tu kan, urut you punya hidung turun ke you punya maxillary bawah tu. Ada orang buat macam tu, tak berhenti-henti, ya, sampai you rasa lega pun boleh. Okey. Saya rasa yang mana sesuai untuk diri you lah. Okay? Bagi saya lebih pada cukup dah malam ni. Yang penting yang saya cakap tadi, makanan, diet didahulukan. Ramai orang pergi cuma buat rawatan, pergi operate sebagainya, balik daripada duk tibai macam tu juga makan. Gula, susu, daging, sama je hidup dia orang. Stres lagi, tidur tak cukup. Macam mana nak baik you punya sinus? Bagi tahu kat saya, betul tak? Jadi kita janganlah merepek dalam hidup kita nak harapkan Tuhan bagi baik, betul tak? Tak mungkin dia boleh baik kalau you tak betulkan yang dasarnya dahulu. Baiklah, tadi saya cakap tentang saya kata tadi, sacha inchi oil kan, jangan lupa sacha inchi oil memainkan peranan penting untuk resedung pun dan banyak lagi penyakit lain, sebab dia adalah anti-inflammation yang terbaik, sebab dia omega 3. Ingat, kita cari omega 3 bukan omega 6 dalam pemakanan kita. Saya ulang lagi sekali. Sacha inchi oil terkenal untuk berbagai jenis penyakit dan boleh dipergunakan untuk resedung pun. Sebab apa? Dia ada anti-inflammation, omega 3. So jangan lupa anda boleh cuba sacha inchi oil, ambil order RX sacha inchi oil ataupun DND 369 dalam bentuk soft gel ataupun dalam bentuk sachet. Juga saya baru ni juga dah lancarkan Lorix virgin coconut emulsion untuk kanak-kanak, memang dia orang suka sangat-sangat. So boleh you order juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun
paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.